Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Fairuz Azmi bin Marza dari SK Seri Jeluk, Kajang. Bersama lagi dengan saya dalam channel Cikgu Fairuz Azmi untuk subjek PJ tahun 5. Unit pada hari ini ialah unit 7, pelajari asas akuatik. Subtajuk untuk tajuk ini ialah tendang dan kuak. Oleh itu, mari kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Untuk makluman murid-murid, rujukan buku teks PJK tahun 5, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 50 dan 51 apa yang akan cikgu bincangkan mengenai tendang dan kuak. Seterusnya, standard pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat melakukan aksi tangan kuak dada dengan bantuan serta bernafas. Melakukan aksi kaki kuak dada dengan bantuan. Melakukan kuak dada, memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. Semua yang murid-murid akan lakukan hari ini ialah secara teori untuk memahami apa aktiviti yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. Semuanya secara teori. Seterusnya, yang pertamanya, renang. Renang ialah menggerakkan badan ketika menyelam atau ketika mengapung di air dengan menggunakan tangan, kaki ataupun rib. Perbuatan menggerakkan badan dalam air dengan menggunakan tangan dan kaki ataupun sebagainya. Ia dapat menyihatkan badan. Ini cikgu petik daripada Kamus Dewan edisi ke-2. Seterusnya, ada 4 kemahiran asas berenang, iaitu apungan, campang, pernafasan dan tendangan. Ini untuk pengetahuan murid-murid asas untuk berenang. Seterusnya, gaya, manakala gaya berenang ada 4 juga, iaitu yang pertama kuak rangkak, kuak dada, kuak lentang, kuak rama-rama. Yang akan kita fokuskan hari ini teori mengenai kuak dada. Seterusnya, tajuk pada hari ini ialah tendang dan kuak ataupun mempelajari mengenai kuak gaya kuak dada. Kuak dada merupakan gaya renang pertama yang dipelajari oleh ramai perenang baru. Hal ini akan membolehkan mereka dapat berenang dengan muka mereka berada di atas air. Muka kita ni berada di atas air. Merupakan gaya renang yang popular untuk rekreasi, renang berjarak, renang untuk bertahan dan menyelamatkan nyawa. Gaya ini selalunya digunakan pakai oleh penyelamat renang semasa menyelamatkan bangsa. Selain itu, gaya ini mudah dipelajari dan sesuai untuk aktiviti rekreasi. Seterusnya, sejarah pada tahun 1975, Kapten Matthew Webb telah berjaya menjadi orang pertama menyeberangi Selat Inggeris. Kejayaan beliau telah menyebabkan teknik kuak ini menjadi popular. Rentetan daripada itu, gaya kuak dada menjadi popular. Gaya ini dapat merehatkan tubuh badan kita. Tidak memerlukan kita untuk menggunakan banyak tenaga. Sebaliknya, menggunakan teknik yang betul dan membuatkan kita meluncur laju terus ke dalam air. Kaedah pembelajaran gaya kuak dada. Yang pertamanya, tengok, murid-murid boleh lihat gambar yang cikgu paparkan ini. Keadaan gambar ini lurus di atas permukaan air. Sebelum memulakan kuatkan air, pelajar terapung pada kedudukan menyarap yang mendata kemas bahu selari dengan permukaan air. Kemudian, kepala perlu selari dengan badan serta memandang ke depan atau berada hanya sedikit di bawah paras air. Begini. Dekatkan serta panjangkan tangan dalam air, kaki diluruskan, kaki belakang diluruskan dan dirapatkan. Seterusnya, kaki dikekalkan pada keadaan lurus dan rapat di belakang. Tangan yang berada di depan pada paras bahu mula digerakkan untuk membentuk bulatan siku hampir kepada badan, bersedia untuk melakukan pemulihan atau kembali kedudukan awal yang membawa tangan ke depan badan bagi gerakan tangan selanjutnya.
Okey, seterusnya. Okey, lihat, murid-murid lihat gambar sebelum cikgu nyatakan. Pada ketika ini, perenang biasanya menarik nafas kerana mulut bebas daripada air. Bila kepala berada di atas, murid-murid boleh tarik nafas untuk pernafasan. Okey. Semasa pemulihan, tangan dipanjangkan ke depan sama ada di atas permukaan air atau sedikit sahaja di bawah permukaan air. Pada masa yang sama, kaki digerakkan ke punggung, sisi peha dijarakkan, ibu jari kaki menghala ke belakang sementara lutut jauh daripada garis sisi peha begini. Nanti murid-murid boleh tengok video yang cikgu tunjukkan macam mana gaya kuat dada. Okey, semasa gerakan tangan untuk pemulihan ataupun kembali ke posisi asal hampir selesai, tapak kaki digerakkan ke luar sedikit dan kaki menendang kuat ke belakang dan keluar sedikit semasa melakukan pergerakan pecutan. Macam mana nanti nak buat? Nanti boleh lihat video yang cikgu paparkan. Okey, kemudian tumit kaki harus memulakan pergerakan. Pergerakan kaki menendang ke belakang seperti katak. Selesai apabila kaki membuat suatu laluan yang membengkok disudahi dengan gerakan meluru. Okey. Kaki menamatkan tenangan dengan ibu jari kaki menunding ke belakang dan meluncur dalam keadaan kemas serta bersedia untuk pusingan kuat seterusnya. Okey, mari kita lihat ansur maju gaya kuat dada. Nanti dalam video pun ada ansur maju macam mana yang pergerakan yang akan kita buat. Posisi badan. Pertama, posisi badan. Terdapat dua cara dalam posisi badan. Yang pertama, cara pertama ialah latihan ringkas gerakan kaki dengan memegang ataupun bergayut. Okey. Cara yang kedua, menggunakan kolak ataupun menggunakan pemegang alat apungan seperti pelampung ataupun apa sahaja yang terapung. Okey. Kemudian, perbuatan ini adalah untuk perbuatan tolak dan luncur. Yang ini, kita bersandar pada tebing kolam. Perbuatan ini dilakukan untuk gerakan kaki sahaja. Perbuatan tolak dan luncur boleh dilakukan dengan menggunakan alat keapungan ataupun memegang untuk bergayut. Okey, kemudian gerakkan tangan. Duduk di tepi kolam, berdiri di bahagian cetek kolam renang dengan bahu di bawah paras air. Lakukan latihan gerakkan tangan. Ini untuk latihan gerakkan tangan. Berjalan perlahan-lahan mengharungi air. Bahu masih berada di dalam air dan sambil mencedokkan badan ke depan lakukan latihan gerakan tangan. Pernafasan, bubbling. Ini pun penting untuk pernafasan supaya murid-murid tahu bila masa untuk bernafas semasa melakukan kuat dada. Okey, bubbling iaitu satu cara mengawal pernafasan sebelum memulakan aktiviti renang. Nafas ditarik melalui mulut sebelum kepala dimasukkan ke dalam air dan udara dihembuskan melalui hidung sebelum kepala dikeluarkan ke udara. Pergerakan ini diulang beberapa kali. Pengaturan masa pun penting. Tolak dan luncur tambah pula satu pusingan tangan diikuti dengan tendangan kaki. Ulang beberapa kali secara ada ansur-ansur. Tolak dan luncur, tarik ataupun kuat tangan, bernafas, tendang dan luncur. Bernafas pada setiap pusingan kuat. Tambah jarak dengan bagi menunjukkan ritma yang selesa. Pengaturan masa. Okey. Penting. Apa yang penting? Kita lihat. Posisi badan. Tadi kita dah bincangkan. Sasar pada posisi badan untuk lurus yang boleh. Stabilkan kepala dan luruskan bahu. Sisi peha berada sedikit bawah paras permukaan air. Kaki diluncurkan, tajamkan ibu jari. Okey, ibu jari kaki. Okey, seterusnya gerakkan kaki. Tumit menghadap punggung, kaki menghadap keluar, tumit mendorong pergerakan ke belakang. Gerakan kaki bagi pemulihan atau kembali ke posisi asal dilakukan di dalam air. Permukaan kaki dihalakan keluar untuk dorongan terakhir. Tendangan harus serentak dan secara simetri. Pastikan kaki pada posisi selari dan dengan sisi peha pada setiap masa. Gerakkan tangan pula, pastikan tangan sentiasa dalam pandangan, ada dalam pandangan kita, tangan kita. Okey, kuat ke sisi, ke bawah dan ke belakang. Lakukan gerakan pemulihan dengan kemas, kuatkan air di depan bahu. Pernafasan. Tarik nafas sebaik sahaja tangan selesai melakukan pergerakan.
Okey, kepala perlu stabil sementara bahu berada dalam keadaan lurus. Ini untuk pernafasan. Pengaturan masa. Pastikan gerakan tangan untuk menarik ataupun kuat dilakukan di hadapan bahu. Tumpukan latihan, ritma tarik tangan, tarik nafas, tendang, luncur. Dengan penekanan diberikan terhadap tendangan ke belakang yang kuat dan luncur yang lancar akan dapat dilakukan. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Video gaya kuat dada. Murid-murid boleh tengok macam mana ansur maju sehingga terjadilah sehingga murid-murid mahir untuk melakukan gaya kuat dada. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, latihan pernafasan. Okey. Saya lajukan, tak apa. Okey, tadi saya sudah nyatakan kayungan tangan macam mana. Okey. Baring di tepi kolam. Okey, buat kayuhan tangan. Okey, tendangan kaki pula. Tengok. Okey, di tepi kolam juga buat kayuhan kaki. Okey. Okey, tengok. Tangan dikuat, kepala akan berada di atas permukaan air untuk buat pernafasan. Okey, begini. Okey, tengok gerakan tangan dan kepala. Okey, tengok gerakan kaki. Okey, yang ni pelampung untuk menahan, untuk buat gerakan kaki. Tengok, kaki tu bergerak sama macam katak berenang. Tengok. Okey, lakukan sehingga mahir. Yang ini cikgu nyatakan secara teori supaya bila murid-murid nak pergi belajar berenang di luar, murid-murid dah tahu apa yang murid-murid perlu lakukan. Okey. Okay, bila dah mahir, kedua-dua tangan dan kaki akan melakukan aktiviti kuat ataupun berenang secara kuat dada. Okey. Okey. Tengok dah mahir. Dua-dua kaki dan tangan bergerak serentak. Okey, itu saja untuk video gaya kuat dada. Seterusnya ialah latihan pengukuhan untuk murid-murid jawab pada link kuisis yang cikgu sediakan. Murid-murid boleh cuba jawab dengan klik preview dan klik start pada link kuisis yang akan murid-murid klik nanti. Okey. Itu saja untuk video cikgu pada hari ini. Jumpa lagi pada video cikgu yang seterusnya untuk murid-murid. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.